trade in emas lama. Okey. Trade in emas lama. Okey. So, trade in ni merupakan pertukaran barang kemas lama atau rosak ataupun putus kepada emas yang baru. Betul tak? Biasanya macam itulah orang buat trade in. Kan? Jarang orang trade in barang kemas kepada gold bar. Sekarang dah ramai sebenarnya. Okey? Trade in. Itu public gold lah yang mulakan. Trade in bawa gold bar, bawa barang kemas lama, trade in kepada gold bar. Kenapa? Sebab gold bar lebih valuable. Gold bar lebih maksimum keuntungannya. Okey. So, sebenarnya tiada istilah use gold. Kenapa pula? Ni kan emas lama, use gold lah. Okey, use gold tu hanya sebut sebab memanglah kita tahu emas ni barang lama. Tapi kalau kita nak jual balik, sekiranya kedai tu cakap, ini use gold lah. You pun sudah pakai lama lah, so harga lagi jatuh. Tipu. Okey, jangan percaya cakap pekedai yang macam tu. Sebab kalau kita nak jual balik emas kita ataupun kita nak trade in emas kita, hanya dua benda yang akan dinilai iaitu ketulinan dan juga berat emas. Itu saja tuan-puan. Tak kisahlah barang kemas tuan-puan ni adalah 7 keturunan dahulu ke, warisan yang 4, 7, 8 keturunan, tak kisah tuan-puan. Harta barang purba ke, tak kisah. Ianya tak ada istilah use gold yang mana nilainya akan lebih jatuh. Tidak. Ingat, dua perkara ni saja yang akan diambil berat apabila kita nak jual ataupun beli emas. Iaitu ketulinan dan juga berat emas. Ingat ni. Kalau kedai tu cakap benda pelik-pelik, itu tandanya dia nak goreng tuan-puan. Hati-hati. Okey. Dan pastikan tuan-puan dapatkan harga tertinggi kalau kita nak trade in. Trade in ni kita boleh tawar-menawar lagi ke? Ya, sebenarnya kita boleh lagi tawar-menawar sebab biasanya kedai emas ni, okey, biasa kedai emas lah sebab kedai emas ni dia orang punya rate tu macam first dia orang memang akan letak harga tinggi tuan-puan. Okey, tinggi. Ianya berbeza kalau dengan public gold tau. Public gold kita memang dah letak harga rendah Okey. So, dapatkan harga tertinggi. Selalu Kak Suzy pesan survey sekurang-kurangnya 3 kedai emas. Nampak? Survey 3 kedai emas. Masuklah public gold salah satu. Okey, nanti branch dah buka. Kalau tuan-puan ada nak trade in, pergi survey sekurang-kurang 3 kedai emas. Tuan-puan tengok mana yang bagi harga tertinggi kalau nak jual balik, nak trade in. Okey. Okey. Dan jika trade in di public gold, boleh beli emas perhiasan di PG Jewel, tak ada masalah, atau gold bar atau dinar di public gold. Harga trade in yang public gold tawarkan adalah lebih tinggi. Nampak? Sebenarnya kalau ikutkan di PG Jewel selalu menawarkan offer-offer kalau kita nak buat trade in. Kalau time dia orang buat offer tu, kalau tuan-puan ada yang memang barang kemas lama yang rosak ke apa yang tuan-puan nak pergi tukar, nak trade in, Kak Suzy sarankan bawalah barang kemas tuan-puan pergi trade in dekat public gold. Okey? Sebab ianya lebih menguntungkan. Okey? Sebab public gold memang akan ambil pada harga yang susut nilainya untuk trade in tu rendah ya, kecil. Bila dia trade in dia akan ada special price lagi. Kalau kita jual balik lain harga, tapi kalau kita kalau kita trade in akan rendah lagi dia punya susut nilai. Okey. So ini berkenaan dengan trade in. Jadi harap tuan-puan faham. Tapi kalau katakan barang kemas kita ni dah cantik, okey, tapi kita saja-saja je nak tukar. Bosanlah Kak Suzy tengok ni dah pakai 5 tahun dah. Saya rasa nak pergi tukar design baru. Selalu orang macam tu kan. Bosanlah design koko ni sekarang saya nak tukar design ketung. Contoh. Okey, nampak? Bosanlah design ni sekarang saya nak tukar design KLCC macam itulah lebih kurang. Okey. Bila nak tukar macam tu tuan-puan, Kak Suzy nasihatkan fikir banyak sikit. Kenapa? Kenapa? Sebab nak trade in kan? Okey, kenapa? Kenapa Kak Suzy terangkan kat sini. Kerugian trade in. Okey. Tanpa sedar. Sorry Kak, ganggu sikit ya. Kak, sekarang mari kita untuk meneruskan lagi, tadi Kak Suzy dah cerita kenapa kita trade in barang kemas kan? Trade in barang kemas lama ni. Okey, apa dia punya pro and con dia. Okey. Alright, tapi kat sini Kak Suzy nak ceritakan pula, Kak Suzy nak kongsi dengan tuan-puan, okey, kerugian kalau kita trade in.
tanpa sedar sebenarnya ramai orang yang tidak mengetahui kerugian yang dialami sekiranya kita trade in barang kemas. Okey, jom kita lihat apa kerugian tersebut. Apatah lagi macam tadi Kak Sri tanya kan, kalau barang kemas ni masih lagi cantik, kalau boleh jangan saja-saja pergi kedai emas, saya nak trade in ni, saya nak tukar kepada design yang terkini, yang terlatest. Okey, nasihat Kak Suzy kena fikir 40 kali. Okey, sebelum masuk kedai, sebelum decide tu apa, fikir 40 kali. Fikir 40 kali, betul ke tidak aku nak trade ini, betul ke tidak, betul ke tidak. Okey, kenapa? Biasanya Kak Suzy akan kongsikan tuan-puan akan ada 4 kerugian. Kalau tuan-puan trade in barang kemas yang masih elok, okey. Kalau yang rosak, yang putus tu okey lagi lah, tak ada masalah. Tapi kalau yang masih elok, tuan-puan saja-saja pergi tukar hanya disebabkan nak design latest, tuan-puan fikir 40 kali. Okey, kenapa? Okey, yang pertama, susut nilai dari emas yang asal. Emas yang kita cantik ni, okey, walaupun dia kata trade in tu sebenarnya mereka akan ada satu susut nilai mereka. Okey, kita kena ingat barang kemas biasanya susut nilai dia adalah antara 15 ke 30%, malah ada kedai 40%. Kalau tuan-puan trade in, katakanlah kedai tu kata kalau ambil cash susut nilai dia 30%. Kalau you trade in, I bagi you 25%. Nampak? 25% susut nilai adalah salah satu susut nilai yang sangat tinggi tuan-puan. Kalau dia kata dikurangkan 20% pun tinggi juga. Okey? Emas lama akan dikira harga susut nilai. Nampak? Jadi harga akan jadi rendah. Okey, Kak Suzy bagi contoh. Emas ni untuk mudah kira lah. Okey, emas ni nilai dia 1,000. Kalau dikata trade in, okey, bila nak trade in, katakanlah dia bagi 20%. Okey, nampak? 20%. Jadi kita akan ada RM800. Betul? Okey, emas ni kita terjual, kita akan ada RM800. Alright. So itu case kita. Okey, tengok sebab yang kedua pula. Emas baru harga dibayar lebih mahal. Maknanya kita dari gelang ni kita nak tukar kepada gelang ni. Contoh. Okey? Jadi harga yang baru ni dia akan kira harga per gram baru. Malah kadang-kadang ada kedai emas dia akan ada harga lain pula sekiranya kita nak dah trade in ni. Kalau katakan harga semasa pun okey, tak ada masalah. Katakanlah harga semasa yang diletak 250 segram. Contoh. Okey, jadi kita nak beli barang kemas baru kena beli pada harga baru. Okey, harga semasa. Nampak? Dah lebih tinggi. Dan ni nampak ni. Ada kos upah baru. Hati-hati tuan-puan. Setiap barang kemas yang baru memang akan ada kos upah yang baru. Jadi kos upah ni kadang-kadang kedai dia akan tekan kat kita kat kos upah ni. Okey, sebab tu Kak Suzy selalu cakap kena hati-hati dari segi kos upah. Kalau boleh kita tawar, tapi memang tak nak bila kita dapat beli barang kemas baru akan kira kos upah baru. Masa kita jual yang ni tadi ada kos upah tak diambil? Tak ada tuan-puan, walaupun secantik mana gelang emas tuan-puan ni. Okey, walaupun masih cantik, masih baru, apa tak ada kerosakan pun gelang tuan-puan, tapi mereka takkan ada tambahan kos upah untuk bagi extra money dekat tuan-puan. Tak ada. Tapi kalau tuan-puan trade in yang ni, ambil gelang baru, dia akan ada kos upah, charge tambahan lain. Okey, dan tengok yang ketiga, gram emas yang kita dapat baru ni nanti tak mustahil semakin berkurangan. Kenapa Kak Suzy cakap berkurangan? Sebab harga kita dah kena bayar dekat sini. Gram per emas harga semasa dan juga kos upah dia. Okey? Katakanlah barang kemas lama tuan-puan berat dia 20 gram. Okey? Berat dia 20 gram. Bila tuan-puan dapat yang baru ni, berat dia kemungkinan mungkin dalam 15 gram atau 16 gram. Okey. Harga dia pula. Okey. Harga dia lebih mahal daripada ni. Tadi tuan-puan dapat contoh tadi kan RM800. Bila nak ambil yang ni, kedai akan cakap oh ini you kena bayar semua termasuk kos upah RM1,100. Nampak? Tadi tuan-puan jual balik yang lama dengan berat 20 gram. Harganya yang tuan-puan dapat adalah RM800. Ni contoh sekadar contoh Tapi untuk dapat yang baru, gram dia dah berkurang, tuan-puan kena tambah lagi RM300. Nampak? Rugi dia gram emas berkurang, kena tambah lagi cash money
RM300 iaitu ini sebab yang keempat. Nampak? Bayaran tunai tambahan untuk dapatkan emas baru tersebut kena tambah tunai lagi. Kenapa kena tambah tunai lagi? Sebab inilah yang kedua, harga emas per gram yang ikut harga semasa dan juga ada kos upah yang baru. Nampak? Jadi, tuan-puan jual emas lama berat 20 gram, dapat yang baru berat 16 gram, tambah lagi RM300. Rugi ke untung? Tak apalah Kak Suzy, pejam mata je, janji dapat baru, ketum, syok. Okey, kalau tuan-puan fikir macam tu, okey, tak ada masalah. Tapi sebab tu Kak Suzy cakap tadi, better beli yang baru daripada tuan-puan buat trade-in. Sebab emas walaupun nampak 4 gram hilang, 4 gram kali harga semasa, katakanlah 200.5, berapa tuan-puan? RM1,000. 4 gram pergi gadai tuan-puan kurang-kurang RM800 tuan-puan boleh dapat. Nampak? RM700, RM600 tak ada masalah kalau tuan-puan pergi gadai. Walaupun sekadar 4 gram. Nampak? So kita kena bijak mengira, kena ada ilmu. Walaupun kita nampak alah kurang 4 gram je, bukan banyak pun 4 gram. No, bila sebut emas, 1 gram nilainya dah 250 lebih tuan-puan. Apatah lagi kalau dah 4 gram, hampir 1000 nilai dia, kita rugi. Jadi hati-hati tentang ini. Sebab itu Kak Sri cakap dari awal, sebenarnya kalau tuan-puan nak sama ada nak beli barang baru ataupun nak trade in, sebenarnya kalau ada duit, better beli je baru. Okay, jangan trade in. Kecuali kalau kita betul-betul nak trade in, emas ni dah rosak, putus, kemek dia teruk sangat. Kalau pakai tu memang dah tak ada rupa. Okey, tak ada masalah nak trade in Sebab memang kalau kita nak pakai pun dah tak boleh. Tapi kalau emas tu masih cantik, hanya kita nak tukar disebabkan trend, kalau boleh jangan. Okey, kalau boleh jangan. Apatah lagi ada kenalan Kak Suzy memang selalu jumpa, dia biasanya akan trade in barang dia. Okey, dia akan trade in barang dia biasanya setahun sekali. Okey, dia suka. Memang dia trade in tu dia akan tambah. Dan malah dia akan dengan bangga dia cakap, alah tambah 1000 je lagi. Okey, tambah 1000 je lagi dapat yang macam ni besar. Asalnya padu, dapat besar, memang rompong, dia tak sedar berat emas dia dah berkurangan. Jadi tak apa, fikir-fikirkan, tuan-puan buat decision mana yang terbaik. Buatlah tindakan yang bijak. Kak Suzy dah kongsikan pro and con dia. Jadi Kak Suzy harap tuan-puan dapat sesuatu malam ni antara nak beli baru barang kemas ataupun trade in. Sebab yang trade in tu biasanya ramai orang terlepas pandang. Kalau tuan-puan tak percaya, cuba tuan-puan cek balik. Kalau bagi siapa yang dah pernah trade in barang, cuba cek balik kalau masih ada lagi slip dia. Okey, berapa berat yang lama. Dan kalau buat trade in, berapa berat emas yang baru. Okey. Sebab tu ingat tak cerita Kak Suzy dari awal-awal tadi. Sebelum Kak Suzy ada ilmu dulu, Kak Suzy memang pernah trade in barang. Masa tu Kak Suzy tak sedar, Kak Suzy tak tahu. Dan ya, memang betul. Masa tu barang kemas lama Kak Suzy tu beratnya hampir 25 gram. Okey, bila Kak Suzy trade in, sebenarnya berat tak sampai pun 20 gram. Malah masa tu kena tambah lagi duit. Kita tak sedar, masa tu tak sedar, tak perasan. Bila Kak Suzy dah ada ilmu tentang emas, bila Kak Suzy tengok balik, kata ya Allah ruginya. Hanya kerana pada masa tu sebab Kak Suzy rasa design yang lama tu macam outdated. Rasa rugi dan menyesal sangat. Tapi Kak Suzy jadikan tu sebagai iktibar. Lepas sejak pada tu memang tak ada trade in dah. So hati-hati tuan-puan sebab trade in ni memang ianya akan by hook by crook kita yang rugi, pekedai yang untung. Okey? Jadi tuan-puan buatlah tindakan yang bijak supaya tuan-puan terus untung selepas ni. Okey?